Assalamualaikum dan salam Jumaat 30 Julai 2021. Hari ni kita akan buat info label pun saya panggil dia info panel. Jadi sebelum kita nak buat ni, kalau yang belum tengok video dalam idea saya ni, cari yang 1 Jun, semua penerangan cara nak buat tu telah diterangkan dalam ni table dan dalam PineScript. Jadi saya tak perlu ulang lah. Hari ni saya nak buat info panel, di mana info panel tu ada beberapa maklumat, antaranya day range, 52-week range, volume dan juga moving average. Ini sebelah kanan ni nilai dia. Kita terus pergi ke script dia. Jadi saya akan pecahkan kepada dua. Yang pertama, kita nak buat apa? Apa data yang kita nak dalam panel kita. Dan yang kedua, macam mana kita nak buat panel tu. Sebelum kita nak buat table ni, kalau boleh kita kena buat dulu perancangan awal. Maksudnya, kita dah ada dalam kepala apa maklumat yang kita nak paparkan. Kemudian kita kena bayangkan macam mana table tu kita nak siapkan. Jadi kena tahu berapa kolom yang kita nak. So kolom ni yang garisan tegak vertikal lah, silap itu hari saya tersalah sebut. Vertikal tegak dan juga yang melintang ni horizontal. Kita kena buat dulu. Kena bayangkan dulu macam mana bentuk yang kita nak paparkan. Dalam kes ni, yang ini saya cuma pakai 2 kali 2 kolom. Ni kolom dia ada 2 je ni, kiri dan kanan. Dan setiap baris ni dia punya row dia lah, horizontal kan. Ini tak salah saya 18 ke 19 lah. Saya pecah pada 2. Part pertama, maklumat yang kita nak. Maklumat yang kita nak. Pertama, saya nak nilai weekly high. So weekly high ni guna sama macam ni. Kalau lupa boleh tengok balik video yang lama. Weekly low, dan saya ada day open, day high, day close. Ni saya pakai security.c info TKID. Kenapa saya pilih yang ni? Sebab saya nak nilai ni kekal bagi tahu dia day. Sebab kalau kita tukar kepada contohlah bawah 4 hours nilai ni tetap sama, tak berubah. Nilai dia tetap sama 1.449, 1.4655. Kita buka 30 minit 1.449, 0.5. Sebab tu saya gunakan security.info untuk dan ambil D, ambil open, high dan low. Kalau kita tak pakai yang security.info ni, kita pakai biasa je, open, low biasa. Jadi setiap kali kita tukar chart time frame, dia akan ikut apa time frame nya punya nilai. Itu beza dia. Kemudian kita ada volume. Sini saya letak volume average 30 dan juga satu lagi volume 5 ni highest volume 5. So highest volume 5, okey. Ni volume 55 ni biasalah low dengan high. So volume now. Kenapa saya kata now? Kalau saya kata volume daily, kalau kita buka lower time frame kan, dia tak kira daily punya. Boleh juga nak gunakan konsep yang sama kat sini, nak letak kat sini. Tapi untuk case ni saya kata tak apalah. Now ni bergantung pada time frame yang kita buka. So sekarang ni kalau now volume kalau volume sekarang ni untuk chart 1 minit, nilai dia 34.82. Tengok sebelah kiri ni yang cursor saya ni. 34.828 dan kalau tengok kat sini pun 34.828K. 30 average ni average biasalah. Dan high 55 ni 24.561K, nilai tertinggi dalam 5 volume yang sebelumnya. Kalau macam ni, kira 1, 2, 3, 4, 5. So ini yang paling tinggi. Inilah nilai dia. Kalau saya tukar kepada chart 1 hour pun sama jugalah. Dan yang seterusnya nilai-nilai biasalah. MA 10, 20, 50, 100, 200. Kita tamat bahagian pertama. Kita akan pergi ke bahagian yang kedua untuk buat table. Kalau tak faham, boleh tengok lagi video tadi video yang ni. Sorry, video ni saya tak buat kat dalam YouTube. Benda ni ada dekat dalam TradingView punya idea. Pertama, untuk buat table, kita kena declare dulu table. Variable table, panel. Saya namakan benda tu table tu panel lah. Dan juga ni dia punya panggil apa dalam ni variable Kita ada location. Lepas tu, 2.19 ini dia punya ni. 2 ni untuk kiraan kolom dan 19 ni kiraan yang ke bawah tu. Baris tu. Frame width, frame color, black, border color. Nak tukar, boleh tukar. Kemudian, bilakah table yang akan muncul ni dalam ni? Saya kata if bar state is last. Jadi setiap kali last saja, candle terakhir barulah muncul. Senang cerita, kalau tak ada apa-apa penambahan dekat sini, dia akan sentiasa muncul lah. Sebab kita tak ada bagi apa-apa lagi arahan. So bawah ni semua susunan dia saya pecahkan. Ini semua yang berikan tajuk. Bawah ni semua
dia punya info di sebelah kanan, dan dia punya susunan dia pun adalah macam ni kan, text align right. Ada reason dia kenapa, sebab kita nak tunjuk dia kiri kanan. Dah siap. So tak ada apa-apa yang orang kata special lah. Kalau kata copy script ni, paste dan bagi nama, jadi saya bagi nama contoh info panel, dan kita akan dapat inilah hasilnya. Tapi perasan ada color-color ni. Untuk color ni, contohlah macam close ni warna hijau. So saya ada buat cerita sikit. Untuk hijau close tu, yang ini ya, dia close. Background color sama juga, ni transparent. Text color ni saya kata kat sini, kalau close lebih besar daripada open, colorkan green. Selebihnya warna merah, sebab tu dia warna hijau. Super juga dengan yang bawah ni. Kalau kita perasan volume ni, now ada warna hijau. Volume now ni warna hijau. So ni line 59 ni, saya ada buat penerangan sikit dekat bahagian text color. Kalau volume lebih besar daripada volume 30, maksudnya lebih tinggi daripada average 30 tadi, dan volume lebih tinggi daripada yang 5, colorkan green. Tadi saya dah bagi tahu volume high ni lebih tinggi 5 yang ke belakang. Jadi kalau dia lebih tinggi daripada 322 ni, dia warna hijau. Jadi 164. Secara visual pun kita dah nampak. Kalau kita pasang moving average 30 pun dia lebih tinggi 30 dan lebih tinggi daripada 5 yang terakhir. So saya colorkan dia warna hijau. Yang bawah ni pun sama. Kenapa ni hijau? Hijau. Ini cerita dekat bawah. Untuk yang ni baris 63 ni, saya cuma main dekat text color ni ya. Kalau close lebih tinggi daripada MA 10. Jadi maksudnya kalau harga close sekarang 102.95 lebih tinggi daripada ni, hijau. Lebih tinggi daripada 20, hijau. Sekali imbas kita nampak hijau, maknanya harga ni tinggi lah. Ini dalam nombor, ini dalam graf. Dah siap. So senang, copy paste dan boleh pakai. Sekarang ni kita pergi ke bahagian ketiga, bonus. Kalau kita perhatikan dekat sini kan, macam text size ni, kita nampak ada macam benda yang sama. Text size small. Ada yang bertanya, boleh tak kalau kita nak buat input supaya nak tukar dia? Boleh. Untuk input, pertama kita kena carilah dulu apa benda yang kita nak tukar. Yang kedua, contoh macam text tu, kalau saya nak buat, jadi saya kena buat satu, ni pun copy paste lah. Ada dua benda input saya nak buat. Satu size untuk text, yang kedua lokasi panel. Jadi saya buat string table position. Saya buat input position top right, ini dia punya default, dan option dia ini. Jadi bila kita buat yang ini, input table position ni, kita boleh gantikan dekat sini. Ini position top right kan, so kita gantikan kat situ. Copy yang ni, gantikan kat sini. Untuk text size, apa saja yang kita buat small tadi tu kita boleh ganti. Contoh macam ni, kita ganti text size small, kita ganti. Ni kena buat semua. Jadi sebab saya dah siap. Sekarang ni kalau kita tengok yang asal, tak ada option kita tak ada buat apa option. Sudah set yang ni, save. Kalau kita tengok, so bila dah siap, bahagian input kita dah muncul satu. So kat sini ada tulis top right. Nanti nak tulis text ke apa-apa, tulis lah terpulang lah. So tabs kita boleh buat tukar middle left, bottom right, top center ataupun top right. Dan juga text ni kita biasa start dengan normal, kita boleh kecilkan tiny, small, large dan juga huge. Kita pakai normal. So dia punya script dia sama juga macam tadi, cuma saya ada tambah dia punya input dekat atas ni. Saya gantikan dekat mana tempat-tempat yang script ni, bila kita double click contoh text size ni, kita akan nampak dia automatic akan tandakan macam kotak ni. Itu bagi tahu sama ada buat macam ni, ataupun kita boleh tekan Ctrl F untuk search. So, sekarang ni bahagian ini nasihat je lah. Pertama, benda ni saya buat bukan untuk terus pakai. Tujuan dua video ni, termasuk video sebelum ni, cerita pasal yang kita buat indikator tu, itu sebagai contoh. Ini adalah rangka-rangkanya. Kalau awak rasa awak nak buat indikator yang macam saya buat yang itu hari, itulah rangka dia. Kalau awak nak buat panel, lebih kurang bentuk dia macam ni, sama ada buat macam ni ke, nak melintang ke, whatever, inilah rangka dia. Jadi gunakan rangka-rangka yang saya buat ni, ubah ikut suka. Kalau tak suka dengan nilai ni, boleh tukar. Lepas ni nak tambah RSI ke, katalah RSI 14, just tambah RSI close 14. Ingat, setiap kali kita tambah baris dekat atas ni kena tambah. Sebab baris bertambah, ni kena tambah, dan kita tambah lah tajuk dia ke. Kalau bahagian tajuk yang ni, yang bahagian data dia yang ni, nak taruh MACD ke whatever lah. Dan kalau kata tiba-tiba awak pakai hitam,
Saya punya ni tulisan hitam, saya pakai background hitam gelap lah. Memanglah gelap, kenalah tukarlah colour, biji colour ni. So yang kedua, apa yang saya perhatikan, info panel ni ataupun table ni bukan magic. Dia cuma table saja nak letak data. Tak ada benda yang magic pun, tak ada benda yang istimewa je lah. Yang istimewanya data yang kita nak paparkan dalam ni. Contoh macam yang saya buat Dremel Cycle tu, saya letak entry, exit apa semua tu lah. Bagi saya benda tu lagi penting. Dan bila kita buat table ni ataupun panel ni, jangan terlalu shock sendiri lah. Kalau nak pakai sendiri, kalau boleh letak maklumat-maklumat yang penting saja. Sebab maklumat ni semua kita boleh dapat. Setakat nak dapat 52 week high, sini dah ada 52 week high, low, high, day range pun dah ada, low, high. Apa lagi nak? Volume ni pun ada, nampak volume, average volume 10 ada. Lepas tu nak ni more financial lah, financial pun boleh kalau kita nak masukkan dalam table, dah ada. Lepas tu technical, awak nak tengok apa. Kalau malas nak pasang RSI, sini ada RSI 1476.80, EMA, MA semua ada, pivot pun ada. So maklumat ni semua kalau kita pakai je lah. Kalau kita pakai PC ni nampak jelas lah. Jadi kalau kita buat ni semata-mata nak tunjuk benda-benda yang memang dah ada, jadi benda tu macam redundant lah. Tu saya kata shock sendiri. Lagi satu, bila kita buat dan kita nak bagi orang, kena faham juga orang tak semuanya pakai PC. Jadi kalau kita punya info panel tu panjang gedabak sampai bawah, penuh gila sampai ke bawah, kita kalau guna handphone kan akan menegakkan vertikal, dan kita nampak separuh je. Maklumat yang bawah tu nak kena scroll tolak ataupun terpaksa kecilkan tulisan ni. Bila kecilkan tulisan dah langsung tak nampak pula. Jadi setiap kali kita nak buat, kena tu kata plan, kena buat dulu apa maklumat yang kita nak masukkan dan adakah sesuai semua user guna. Pasal color-color ni semua is subjektif lah. Dia bukannya benda yang ajaib ataupun benda yang kita kena pening kepala apa color nak pakai, tu tak kisah. Paling tidak pun kita buat je satu input di mana color tu nanti user boleh pilih sendiri. Dan seterusnya, contoh yang saya buat ni terlalu simple lah. Dia mana straightforward. Sebab bagi saya, kalau saya nak keluarkan saya nak buat sesuatu, saya nak tak kisah macam mana saya buat, janji dia keluar. Tapi kalau dah rasa macam pandai, kita boleh gunakan beberapa function lah. Saya tengok banyak contoh yang gunakan function sendiri, ada yang buat auto. Contoh macam ni tadi kan, kalau kata saya tambah baris ke bawah kan, kita kena buat manually tambah kan. Ada yang tu dia dah buat auto, mungkin dia buat function sendirilah, di mana function tu setiap kali kita tambah baris je, dia automatic, nombor ni akan bertambah. Dan kalau kata nak tengok contoh indikator yang dah siap, mungkin boleh gunakan kat dalam public library ni, mungkin boleh gunakan keyword panel. Ada banyak panel so yang mana ada curly ni dia open lah. Contoh macam ni dia tak ada curly, dia tak open. So mana yang dia orang buat ni boleh tiru, boleh tengok. So biasanya kalau penulis ni dia dah open dengan script tu, maksudnya dia bagi kita guna lah. Kalau tak panel pun mungkin buat table, ada banyak table boleh tiru lah. Sebab macam dia orang ni buat ni kadang-kadang memang canggih lah, nampak tengok pun dah pening kepala. Bagi saya senang je, dia keluar, tak kisahlah macam mana saya buat dia, kena salin banyak kali ke whatever, janji dia keluar. Dan untuk table ni pula, satu lagi tips bila kita buat table kadang-kadang bila kita buat ni kita buka chart ni akan duduk di belah kanan kan, dia duduk macam ni dan dia mengganggu kan, duduk belakang yang itu senang je. Kita boleh pergi dekat setting ni, dan pergi kat setting, pergi dekat bagian appearance, right margin bawah ni tukar. By default dia 5 kot, kalau tak salah lah 5. Jadi dia akan nampak macam ni. So kalau awak tukar, mungkin boleh gerakkan dia ke kiri lagi, katalah 15. So 15 dia akan duduk kat sini. Jadi setiap kali kita tukar chart, dia akan duduk 15 ke kiri. Dia tinggalkan ruang kosong. Jadi kita nampaklah panel kita tu ada ruang lah untuk bernapas. Rasanya itu saja. So ingat benda ni contoh, bukannya benda dah siap pakai lepas tu. Sebab benda ni contoh, saya bagi rangka tak boleh buat apa-apa, kena fikir sendiri lepas tu nak letak apa. Jadi siapa yang tanya boleh tak kita buat input, boleh. Ini contoh saya dah bagi. Boleh tak kalau saya nak kekalkan nilai macam day range ni untuk day saja, kalau walaupun saya bertukar time frame, boleh. Inilah contoh dia. Kalau nak buat, kena pakai security.tkid. Dan
nak tukar color pada teks kalau berubah, inilah contoh dia. Saya bagi contoh, ni rangka. Okey, itu saja. Assalamualaikum, bye bye.